قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب اللعان, bab pada menyatakan perbuatan saling melaknat. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah. Dengan izin, taufik, hidayah Allah Ta'ala jua, pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Al-Adabul Mufrad. Jilid 2 kita berada pada bab 146. Hadis yang ke-316. Berkenaan dengan sifat ataupun perangai suka melaknati, suka mencaci, suka maki. Ni hadis-hadis yang sedang kita hadap ni adalah hadis-hadis yang baginda Nabi SAW melarang orang mukmin, orang muslim, orang mukmin bersifat dengan sifat ini. Bercakap dengan percakapan yang kotor, cakapan yang celupah. Dalam hadis yang ke-312 kita dah lihat Nabi menyebutkan orang mukmin bukan ta'an, bukan seorang yang suka mencela. Walal la'an, bukan orang yang suka melaknat. Walal fahish, bukan juga orang yang bercakap dengan perkataan keji, perkataan kotor, perkataan yang celupah. Walal badhi, walal badhi ni perkataan yang tak menunjukkan kita ada rasa malu. Kita mengeluarkan perkataan tersebut. Itu bukan sifat orang mukmin. Yang duk berlaku dalam masyarakat kita hari ni tu semua seolah-olah ianya menjadi halal. Padahal agama tak pernah mengajar kita menggunakan kalimah-kalimah yang tidak baik. Apatah lagi sesama kita. Depan nanti ada tajuk satu hadis berkenaan dengan melaknat orang kafir, boleh ke tak? Kita akan bertemu nanti di depan hadis bab 149, bab menyatakan melaknat orang kafir. Kalau orang kafir pun ada larangan daripada Nabi, kita melaknati dia, apatah lagi ini kan sesama Muslim. Puncanya ialah kerana berbeza pandangan dia. Puncanya boleh jadi kerana berbeza ideologi, berbeza parti politik, menyebabkan seolah-olah kita menghalalkan apa yang diharamkan oleh agama. Seolah-olah lah perkataan yang keluar di mulut kita tu macam kita menghalalkanlah apa yang Allah Ta'ala larang, apa yang baginda Nabi larang, kita guna kataan tersebut walaupun kita tak kata dia halal. Tapi seolah-olah bila dia duk bermain di mulut, di lisan kita, perkataan-perkataan keji tersebut, seolah-olah kita merasakan perkataan tersebut tidak ada dosa. Sedangkan agama melarang keras kita menggunakan perkataan begitu. Tak kira lah kita duduk belah mana pun. Kalau dari sudut agama, dia tak guna perkataan-perkataan yang diguna oleh belah-belah pihak-pihak yang berkait dengan parti politik. Cuma dia duk tuduh orang ni buat bid'ah, orang ni buat kafir, buat perkara yang syirik, orang ni buat zindik. Zindik ni kafir ya. Dituduh orang ni buat zindik dan sebagainya lah. Dituduh orang ni kadzab. Macam kita tengok Ustaz Don. Ustaz Don dipanggil sebagai Al-Kadzab. Tuan-tuan buka page, tengok orang yang tak setuju dengan Ustaz Don dipanggil sebagai Ustaz Al-Kadzab. Umpama serupa dengan Musailamatul Kadzab dah.
Maknanya seorang agamawan yang berdusta diletak pada Ustaz Don. Dan pengikut-pengikut dia digelar sebagai zindik. Zindik ni, saya sebut zindik ni adalah kafir. Tapi main-main dia orang hari ni. Mengeluarkan kalimah begitu. Tuju kepada sesama kita yang beragama Islam, Muslim dan juga mukmin. Digelar sebagai kuburiyun. Seolah-olah orang yang pergi ke kubur, duduk di kubur, baca yasin, bertahlib, zikir di kubur tu seperti kuburiyun, orang yang menyembah dan puja kubur. Tu gelaran kuburiyun tu maknanya gelaran nak menunjukkan orang yang pergi tu adalah orang yang menyembah kubur. Padahal mana ada atau cara ataupun perkara yang dilakukan tersebut, ritual yang dilakukan tersebut menyembah kubur dan memuja kubur. Tapi itulah perkataan-perkataan yang bermain dalam masyarakat itu. Apatah lagi isu-isu semasa kita ni menunjukkan dua pihak yang berbeza pandangan, maka menggunakan kalimah-kalimah yang tidak baik. Bodoh tu biasa, tuan-tuan. Kita duk baca dalam dalam komen-komen tu, tu perkataan-perkataan seolah-olah jadi biasa, padahal dia sebenarnya luar biasa. Kalau orang tu ada sifat malu, tak akan keluar di mulut dia kataan membodohkan orang. Sebab apa? Bila kita kata orang bodoh, maknanya kita rasa kita cerdik. Lepas tu cerdik kot mana kita kalau keluar perkataan bodoh. Orang cerdik dia tak bercakap lah, dia profesional lah bercakap. Kalau dia tak setuju pun secara profesional lah, berlapang dada dengan menunjukkan kebijaksanaan lah. Kalau kita mengatakan orang bodoh, maknanya kita lah sebenarnya menzahirkan kebodohan kita sehingga kita tak memilih perkataan untuk keluar di mulut kita. Orang cerdik pasti akan pilih. Nabi sebut dah, al-kayyisu man dana nafsah. Orang cerdik orang yang kira selepas daripada dia buat apa-apa pun ataupun sebelum dia buat apa-apa, untung ke tak selepas daripada mati. Itu orang cerdik. Jadi orang cerdik dia tak akan bercakap perkataan yang dusta, perkataan yang punya caci maki dan sebagainya. Sebab apa? Tak menguntungkan akhirat dia. Jadi hadis-hadis yang kita sedang lihat ni lebih kurang maksud dia nak menunjukkan kepada kita betapa perkataan-perkataan ini bukannya menjadi suatu adat yang diajar oleh agama, bahkan menjadi larangan keras. Larangan keras daripada baginda Nabi. Baik. Kita tengok dalam hadis yang ke-316 ni Nabi sebut, tidak termasuk di kalangan syuhada dan tak termasuk di kalangan syufa'a, orang yang la'ani ni. Tengok. Hadis marfu'. Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarani Zaid bin Aslam an Ummi Darda an Abi Darda radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innal la'anina la yakununa yawmal qiyamati syuhada'a wa la syufa'a. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya orang-orang yang sering melaknat, maka mana diambil perkataan sering ni? La'an itulah. Orang yang sering, maknanya orang yang banyak keluar di mulut dia perkataan-perkataan keji, perkataan-perkataan melaknat orang. Sebab tu diguna la'ana. La'ana tu menunjukkan sirah mubalaghah, satu lafaz yang nak menunjukkan keterlaluan, keterlampauan. Asal keluar di mulut je perkataan keji. Asal keluar di mulut je perkataan caci maki. Tak ada perkataan yang elok keluar di mulut dia. Jenis orang panggil mulut boros ke apa. Jenis perkataan-perkataan yang tak elok je keluar di mulut dia. Jadi Nabi sebut orang yang macam ni pada hari akhirat kelak, mereka tidak akan menjadi penyaksi mahupun pemberi syafaat. Baik. Satu, Nabi kata orang yang macam ni, la'anina ni, orang yang suka melaknati. Maka Nabi kata la yakununa yaumal qiyamati syuhada. Dia tak akan jadi syuhada. Perkataan syuhada ni ada 3 pendapat ulama. Ada 3 pandangan, 3 pendapat. Yang paling asah
Yang paling masyhur perkataan Nabi orang ni tak akan jadi syuhada di akhirat ni, pendapat yang paling masyhur, yang paling asah ialah dia tak akan jadi saksi kepada risalah yang telah dibawa ataupun disampaikan oleh para Nabi dan Rasul. Di akhirat nanti, kalau ada manusia kata aku tak terima pun ajaran ni, ataupun tak sampai pun pada aku ajaran yang mengatakan tak boleh caci maki, contoh. Ada manusia yang berani berhujah begitu di akhirat nanti. Maka bila ada orang macam tu, maknanya perlulah pada saksi. Mana dah ada sebut dah dalam kitab disusun oleh Al-Imamul Bukhari. Mungkin Al-Imamul Bukhari berdiri tegak di pada mahsyar tu berhujah, aku dah tulis dah bab tu dalam kitab aku Al-Adabul Mufrad. Lepas tu adalah orang yang jadi saksi. Siapa yang jadi saksi ni? Orang-orang yang baca, orang-orang yang apa? Yang meneliti setiap hadis yang disebut oleh baginda Nabi jadi saksi. Yang tak akan jadi saksi ialah orang yang melaknati. Dia tak akan dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk menjadi saksi terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi-Nabi. Dia tak akan jadi saksi untuk untuk menguatkan lagi bahawa para Nabi ni sudah menyampaikan setiap risalah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada dia. Kalau tuan-tuan baca hadis yang Nabi sampaikan dalam satu hadis panjang pada peristiwa yang terakhir Hajjatul Wada'. Peristiwa haji yang terakhir tu, Nabi cerita berkenaan dengan bagai-bagai. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan pada hari ini darah. Maknanya Allah Ta'ala mengharamkan pertumpahan darah di antara sesama Muslim. Allah Ta'ala mengharamkan zalim sesama manusia, sesama Muslim, sesama mukmin. Bukan sesama Muslim mukmin saja, bahkan sesama manusia. Kemudian di antara celah-celah hadis itu Nabi akan sebut aku telah menyampaikan. Allahumma qad ballaghtu. Nabi kata, wahai Allah, aku dah menyampaikan, maka bersaksilah bahawa aku telah menyampaikan. So siapa yang akan menjadi saksi? Para sahabat yang ada ketika itu menyaksikan, jadi saksi bahawa Nabi memang telah menyampaikan seluruh perintah Allah Ta'ala. Begitu juga dalam kes ini, orang mukmin ada walaupun dia tak sezaman dengan baginda Nabi, tapi manusia-manusia yang lisannya terjaga, terpelihara, mungkin Allah Ta'ala pilih untuk jadikan dia sebagai saksi terhadap risalah zaman kita. Ada orang kata, tak ada sampai pun ajaran Islam tentang itu ini padaku. Panggil fulan bin fulan. Dia duduk datang mengajar, dia duduk datang baca kitab dan sebagainya. Panggil dia. Ada ke tidak dia sampaikan dulu? Ada. Panggil seorang lagi, dia duduk mendengar, duduk pergi mengaji dan sebagainya. Ada tak dia dengar ajaran ni? Ada. Cuma kenapa engkau tak dengar? Sebab hari tu hujan, aku tak datang. Contoh. Entam sikit-sikit. Gitu. Tapi yang dengar pun yang marilah. Hujan tak mari dah. Hujan titik-titik air. Kat rumah air juga air hujan. Duduk bawah. Kita lemah nak bagi tahu. Baik, mana tadi? Tuan-tuan yang mari ni baguslah. Yang tak mari tu adalah tu balik kampung boleh hadi. Baik. Mana tadi? Satu, pendapat yang pertama, iaitu orang tersebut tak akan menjadi saksi di akhirat nanti. Yang kedua, ada ulama kata yang kedua maksud dia ialah dia tidak akan diterima penyaksian dia. Kerana apa? Kerana orang ni adalah orang fasik. Fasik lah. Sebab apa? Sebut dah, makna fasik. Orang fasik ni orang yang melakukan dosa besar. Walau sekali. Walau sekali. Dia akan jadi orang yang fasik. Tu agama menghukumkan orang yang melakukan dosa besar, walau sekali fasik. Lepas tu keluar hukum fiqh. Wali tak boleh fasik. Lepas tu kita wali pada anak kita. Tu yang bila kita berasa, tak layak aku nak akadkan nikah. Sebab ada ulama mengatakan tak sah. Tuan-tuan baca dalam perbahasan fiqh, maknanya ada ulama yang mengatakan wali yang fasik
rentetan dia, akad nikah dia untuk anak dia tak sah. Itu yang kadang-kadang kita berasa tak layak aku nak menikahkan anak sendiri ni sebab aku orang fasik. Ada buat dosa besar, tak bertaubat lagi pada Allah Ta'ala. Itu yang suruh tu imam tu. Suruh apa? Suruh wakil apa? Suruh juru nikah tolong akadkan wakil bagi pihak kita. Sebab apa? Sebab nak keluar daripada masalah itulah, bimbang takut-takut tak sah. Kenapa? Kerana kita orang yang pernah melakukan dosa besar. Walau sekali. Kalau tak melakukan dosa besar sekalipun, kita buat dosa kecil secara berterusan, fasik juga. Wali tak boleh fasik, saksi tak boleh fasik. Itu bab nikah. Kenapa yang susah sangat dalam bab nikah ni? Sebab dia melibatkan keturunan. Dia melibatkan apa yang akan berlaku selepas pernikahan tu. Sebab tu agama ketatkan sangat dalam bab nikah kahwin ni. Sebab nak melahirkan zuriat manusia ni. Nak pastikan zuriat ni betul-betul sah. Anak fulan bin fulan. Sebab dia melibatkan benda yang lebih besar lagi selepas tu. Pewarisan, harta dan sebagainya lagi lah. Kalau tak betul pada nasab, tak sah pada nasab. Banyaklah rentetan hukumnya. Cuma nak sebutnya ialah, orang yang melaknati ketika hidup di dunia ni, dia tak diterima penyaksian dia. Walaupun dia nak jadi saksi. Sebab apa? Dia adalah orang fasik. Orang fasik, dia tak akan diterima pendapat dia ataupun penyaksian dia. Atas dunia pun gitu. Atas dunia maknanya kalau dalam majlis kita, majlis kahwin anak kita bubuh di khitah tu orang yang kita tak pilih. Siapa-siapa entah kita bubuh. Bukan kita yang isi borang, contohnya anak kita yang isi borang. Saksi dalam tu dia kutip di mana pun tak tahu. Member-member dia dia kutip. Yang member dia ni masjid pun tak mari. Yang member dia ni boleh jadi perokok tegar. Contoh ni tuan-tuan contoh. Perokok tegar. Apa perokok tegar? Pendapat mutaakhir, pendapat kontemporari, jumhur ulama, jawab dia haram. Ada yang minoriti, makruh. Makruh. Kalau letak makruh tu dosa kecil, melazimi dosa kecil tu fasik juga. Dia letak yang tu. Nama fulan bin fulan ni sebagai saksi. Fulan bin fulan ni sebagai saksi. Sebelum akad nikah duduk di luar masjid, tangga masjid tu berkepul-kepul. Imam mari, juru nikah mari nak akad nikah, tengok-tengok dia mari duduk dekat. Sebab apa? Saksi ni saksi. Imam kena bijak. Atas kertas dia. Tapi waktu akad nikah nak tanya sah ke tak sah ni jawapan dia ni. Tengok dalam majlis tu. Ada orang soleh tanya orang soleh. Orang soleh dia tahu sah tak sah. Tanya dia. Bukan dia tahu pun dia anggap ya. Yang penting dia kata rakaman kita menunjukkan pengantin lelaki hanya jawab sekali saja. Orang mengaji dia tahu sah tak sah. Tu kena tengok orang soleh yang ada dalam tu. Tadi saya sembahyang sah di satu masjid. Di satu masjid saya sembahyang sah. Imam bangun rakaat kelima. Imam bangun rakaat kelima. Saya pun tak tahulah. Saya duduk di ujung sekali. Ujung-ujung itu. Duduk di ujung. Tak bunyi seorang pun tegur imam bangun. Buat apa bila duduk belakang kalau tak erti? Buat apa kita duduk belakang imam kalau kita tak erti? Bagi orang lain lah duduk di belakang imam tu. Kalau kita berasa, aku tak tahu hukum sembahyang, nak buat macam mana, aku pun gelabah kalau berlaku itu ini. Tak payah duduk belakang lah kita. Bagi orang yang reti duduk belakang. Tak ada orang yang tegur. Imam bangun berdiri lama. Saya habis baca tasyahud. Saya tunggu imam. Sebab boleh jadi imam yakin sungguh kok. Dia baru naik ke 4. Tak apa, saya tunggu dalam tasyahud. Saya duduk dalam tasyahud, tunggu. Baca tasyahud. Fil alamina innaka hamidum majid. Imam pun, Allahu Akbar, turun duduk. Lamanya imam mikir. Padahal kalau dia was-was ataupun kalau dia syok, dia bangun, kalau ada orang tegur seorang. Tapi masalah tak ada orang tegur, ada orang bangun juga sekali. Lepas tu bila imam duduk pula dia. Orang tu kalau tak ulang semayang, tak ada semayang asal tadi. Nak ceritanya kita ni yang tak berilmu ni, pilih orang yang ada dalam majlis kita untuk majlis akad nikah tadi cerita ni.
Yang soleh-soleh, tengok yang soleh-soleh. Orang ni bawa barakah. Barakah bukan setakat barakah majlis kita, barakah dalam apa? Dalam perkahwinan anak kita tu. Sebab tu Nabi, mana-mana majlis dia ada orang yang jadi tempat tilik pandang Allah Ta'ala atas muka dunia ni. Siapa? Antaranya orang alim, orang yang berilmu. Tu di antara manusia yang Allah Ta'ala pandang dia. Antaranya ialah anak-anak yatim. Sebab tu tak diajar kita kalau buat majlis keramaian, buat makan, tak panggil orang susah. Panggil orang kaya je. Anak kita kahwin, panggil orang kaya semua. Sebab apa? Boleh sampul banyak. Kalau panggil anak yatim, habis kita kena bagi. Makanan kita bagi kat dia, lepas tu kita olah duit pula, RM5, RM10 seorang. Panggil anak yatim, untung dia tu. Panggil orang kaya, kita boleh balik apa yang kita dah belanjakan untuk apa? Untuk kenduri ni. Jadi gitu perangai kita. Padahal antara manusia yang jadi tempat pandang Allah Ta'ala ialah anak yatim, orang fakir, orang susah. Panggil mereka masuk dalam majlis kita sekali. Cuma boleh jadi kita tak panggil sebab tak ada kena mengena dengan kita, ataupun boleh jadi juga kita tak kenal dia dan sebagainya. Cuma kalau ada daripada kalangan sahabat andai kita, teman-teman kita yang kita tahu dia susah, panggil sekali masuk dalam majlis keramaian. Sebab apa? Manusia-manusia ni adalah manusia yang dipandang oleh Allah Ta'ala. Apatah lagi anak yatim, orang yang berilmu pula, dua duduk di dia. Gitu atas dunia ni. Baik. Mana tadi? Yang kedua. Yang ketiga kata ulama, maksud apa? Maksud la yakunu yaumal qiyamati syuhada ni. Tak akan jadi syuhada mereka ni yang la'ani ni di akhirat nanti. Apa maksud dia? Dia tidak dibenarkan ataupun tidak direzekikan oleh Allah Ta'ala mati syahid di dunia. Tengok besar. Ini perkataan yang dipilih oleh Al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi pilih maksud yang ketiga. Yang dimaksudkan oleh Nabi dengan la yakununa yaumal qiyamati syuhada ni. Dia tak akan jadi syuhada di akhirat. Sebab apa? Sebab di dunia orang yang melaknati ni, orang yang banyak melaknat, mencaci maki manusia ni, dia tak akan jadi orang yang mati syahid pada jalan Allah. Besar akibat dia. Maknanya kalaulah katakanlah kita ni sempat dengan apa? Dengan akhir zaman. Pertembungan besar di antara orang Islam dengan orang kafir di akhir zaman, malhamah kubra nanti. Katakanlah, contoh, kita orang yang banyak melaknat orang, mencaci maki orang. Maka kita ni dengan hadis ni, maknanya kita tak akan terpilih jadi orang yang syahid dalam peperangan tersebut. Bahaya besar. Sedangkan syahid ni, syahid akhirat pula. Jawab dia, syurga lah. Syurga bi ghairi hisab. Tanpa hisab lagi dah. Untuk orang yang syahid fisabilillah ni pada jalan Allah Ta'ala. Tapi orang yang banyak melaknat ni, orang yang mulut dia tak terjaga ni, dia tak akan dikurniakan, direzekikan oleh Allah Ta'ala dengan syahadah fi sabilillah. Mati syahid pada jalan Allah. Itu na'udzubillah. Baik. Kemudian Nabi kata, la yakunu yaumal qiyamati syufa'a. Dua Nabi kata kan. Orang yang la'ani ni dia tak akan jadi pada akhirat nanti syuhada satu. Dia tak akan jadi juga syufa'a. Apa syufa'ah? Pemberi syafaat. Apa maksud dia? Maknanya orang ni, orang yang la'ani nah, orang yang melaknati orang yang mulut tak terjaga ni, banyak caci maki keluar di mulut dia daripada perkataan-perkataan baik. Orang ni dia tak akan boleh memberi syafaat kepada orang yang sepatutnya dia layak bagi syafaat. Siapa? Adik-beradik dia, kaum kerabat dia yang dekat dengan dia, mak ayah dia, adik-beradik dia, kerabat dia yang dekat dengan dia, sepatutnya dia layak bagi syafaat. Syafaat orang soleh. Syafaat ni banyak golongan. Ada syafaat Nabi. Syafaat yang terbesar sekali, asy-syafa'atul uzma. Yang kita duk baca tu, wa ba'athul maqamam mahmud. Maqam yang terpuji. Kenapa dinamakan maqam terpuji?
Sebab bila Nabi sujud di depan Allah Ta'ala, minta izin dengan Allah Ta'ala untuk disegerakan hisab, bicara di mahsyar tu, maka Allah Ta'ala pun izinkan. Bila disebabkan oleh Nabi buat benda tersebut, diilhamkan pada Nabi puji-pujian pada Allah Ta'ala, Nabi baca pujian-pujian tu dalam sujud dia, di bawah arasy itu, maka dengan sebab pujian yang Nabi baca, sujud Nabi pada Allah Ta'ala pada masa tu di bawah arasy yang lama tu, menyebabkan Allah Ta'ala mulakan bicara. Mulakan bicara ni melibatkan semua umat. Nabi mana sekalipun, daripada Adam sehinggalah ke hujung dunia. Maka seluruh manusia yang duk menunggu nak hisab, nak hitung ni, pakat puji Nabi. Sebab engkaulah menjadi sebab bermulanya hisab bicara di akhirat. Kalau tak kita duk diri tak tahu sampai bila lah ni. Kita duk diri di padang mahsyar ni, duk tunggu bila nak kira, bila nak kira. Dah lah tunggu tu bukan tunggu macam biasa. Tunggu dengan penuh seksa. Jadi bila dah mula, maka orang pakat puji Nabi. Sebab tu dinamakan Al-Maqamul Mahmud. Maqam ataupun kedudukan dipuji baginda Nabi ni. Apa dia? Asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang paling besar sekali. Tu yang ulama kata, Nabi sebut dalam hadis, selesai daripada azan, selawat sekali pada Nabi. Kemudian baca doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah ila akhirih, sampai akhir tu. Tu orang ni layak dapat syafaat Nabi. Syafaatul uzma ni. Lepas tu ada yang 70,000 yang akan masuk syurga daripada umat Nabi. 70,000 ni tak amat. 70,000 daripada umat Nabi yang akan masuk syurga bi ghairi hisab. Yang tu bi ghairi hisab. Ada yang orang masuk dalam syafaatul uzma. Ada orang yang daripada kalangan orang soleh. Orang yang berilmu, orang yang hafizul Quran, yang Allah Ta'ala izin untuk bagi syafaat. Sebab tu kita atas dunia kena cari orang soleh, dampingi orang soleh. Sebab apa? Kita nak harap syafaat dia. Mudah-mudahan dia tarik tangan kita sekali, dia nak masuk syurga. Ataupun dia dah masuk dalam syurga, dia cari fulan bin fulan. Mana dulu duduk sekali dengan aku atas dunia. Kata malaikat, dia tak masuk sekali dalam syurga, dia duduk dalam neraka lagi. Dia minta dengan Allah Ta'ala. Aku tak boleh duduk selagi mana fulan bin fulan yang bersama dengan aku atas dunia dulu tak masuk syurga juga. Tu syafaat dia. Lalu Allah Ta'ala ambil segenggam keluarkan daripada neraka. Itu semua tu termaktub dalam hadis Nabi. Tu syafaat orang soleh. Sebab tu nak sangat duduk dengan orang soleh tu. Sebab apa? Sebab kita tak soleh. Sebab kita tak soleh. So nak mengharapkan syafaat daripada orang-orang yang soleh. Tapi orang yang la'ani ni, Nabi sebut tak akan boleh memberi syafaat. Katakanlah dia ni orang yang apa? Hafizul Quran. Penghafal Quran. Tapi mulut boros. Contoh. Katakanlah dia ni hafizul Quran. Penghafal Al-Quran. Orang yang apa? Kita je panggil hafizul Qurannya. Istilah hadis dia guna hamalatul Quran. Syekh Fuad Kamaluddin Al-Maliki pernah sebut, dia kata kenapa orang yang hafal Quran ni digelar sebagai hamalatul Quran. Hamalah ni maknanya orang yang pikul. Bila sebut pikul ni maknanya benda tu benda berat. Maknanya orang yang hafal Quran ni dia sedang bawa sesuatu yang berat atas apa? Atas tengkuk dia, atas belakang dia. Kalau orang tu betul-betul reti dan faham, dia tu penghafal Quran, tak serupa perangai dia dengan orang biasa. Tapi sebab apa dia jadi biasa? Sebab tak faham. Dia jadi adat kebiasaan kita nak hafal Quran. Nak anak hafal Quran. Hatalah dia hafal Quran. Hafalah dia 30 juzuk. Faham ke tidak apa benda yang dia sedang buat tu? Orang hafal Quran tak serupa malam dia dengan orang tak hafal Quran. Siang orang hafal Quran tak sama dengan siang orang yang tak hafal Quran. Tu ulama sebut dah. Siang orang yang hafal Quran macam mana, siang orang yang tak hafal Quran macam mana. Malam orang yang hafal Quran macam mana, malam orang tak hafal Quran macam mana. Jadi serupa. Sebab apa? Sebab dia tak faham. Dia ni adalah orang yang hamalatul Quran. Sedang pikul Quran. Ramai tuan-tuan orang yang hafal Quran,
Dia ingat waktu dia hafal tu ya. Lepas tu tak ingat. Dia tinggal tu. Tak ingat. Apatah lagi budak-budak yang hafal Quran, bukan bidang Quran. Lagilah tinggal. Kecuali orang betul-betul mujahadah nak ingat Quran. Kalau tak ingat. Saya ingat ada seorang sahabat cerita. Guru yang masuk nak mengajar budak-budak hafal Quran ni, bila dia masuk nak mengajar, dia tasmik dululah. Dia nak ngulang balik lah apa yang dia dah hafal dah 10 tahun dah sebelum ni. Dia di sekolah ataupun di Darul Quran, di universiti dah. Kemudian dah habis universiti masuk mengajar ni, nak ajar budak-budak ni. Mengulanglah dia. Mengulang juzuk pertama sangkut dah. Tu yang nak mengajar. Yang nak mengajar. Tak habis juzuk pertama sangkut dah. Nak pergi juzuk 2, juzuk 3. Jawab dia, supaya tak hafal lagi. Kalau tak jaga. Tapi kalau jaga, saya pernah duduk di Mak Tahfiz mengajar di Mak Tahfiz swasta di Kelantan dulu sebelum masuk secara rasmi buat kerja ni lah. Baru-baru balik cari kerja sambil-sambilan tu mengajar di Mak Tahfiz Al-Imam. Dulu ada di Kota Baru, sekarang ni tak ada lah. Pentasmik, saya tengok pentasmik Quran ni, ada ustaz yang mengaji di Mekah. 2 orang ustaz yang mengaji di Mekah. Dia tasmik Quran sambil berjalan. Sambil berjalan. Yang dia tasmik bukan seorang. Ni anak murid ni duk keliling ni sambil dia berjalan dalam surat. Yang mana yang duk baca, yang 10 duk baca tu, dia boleh tegur belakang. Ligak betul dia punya hafalan dia. Tak perlu tengok Quran dia. Yang duk tasmik kita hari ni kadang-kadang dia pun tengok Quran juga. Tu yang kerajaan buat inisiatif ithbat tu. Kerajaan negeri Selangor ada buat inisiatif ithbat, dipanggil. Ithbat ni maknanya nak memantapkan hafalan yang dah hafal tu. Gilah buat gilah tasmik 10 juzuk, kategori 10 juzuk, 20 juzuk, 30 juzuk. Inisiatif kerajaan negeri dia bagi one off 500 ke 1000 ke 2-3 ribu ke dibagilah. Selepas berjaya untuk tasmik, dipanggil tasmik ithbat dipanggil. Tu kerajaan Selangor. Kerajaan Selangor buat. Wilayah persekutuan tak tahu ada ke tidak. Cuma sebutnya Selangor ada. Baik. Cuma nak sebut contoh. Kalau katakanlah dia hafizul Quran tapi mulut boros. Layak sepatutnya dia memberi syafaat pada orang lain. Boleh jadi dengan sebab mulut boros dia Allah Ta'ala tarik keistimewaan memberi syafaat kepada ikhwan dia, kepada adik-beradik dia, kaum kerabat dia, orang yang layak, yang berhak dia bagi syafaat. Tak boleh bagi syafaat. Tertegah sebab apa? Sebab melaknati orang. Sebab perangai suka melaknat orang. Baik. Habis satu. Kena baca ni. Dua ni baca. Lebih kurang ya. Hadis marfu'. Haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala haddatsana Sulaiman bin Bilal 'anil 'Ala'i 'an abihi 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi lis-siddiqi an yakuna la'anan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak sayugia, tidak sepatutnya gitu. Tidak sayugianya, yakni tidak sepatutnya bagi seorang yang bersifat benar, siddiq, menjadi seorang pelaknat. Dia ni pembenar, dia ni jujur tapi mulut boros. Apa kata ulama berkenaan dengan hadis ni? La yanbaghi lisiddiq an yakuna la'anan. Nabi ulama kata hadis ni hadis yang berbentuk amaran pada orang yang banyak melaknat orang ni. Hukuman dia dia diharamkan, maknanya tak akan bersama dengan golongan siddiqin di akhirat nanti kalau dia benar sekalipun. Atas dunia dia membenarkan semua apa yang dibawa oleh oleh Quran, oleh hadis ataupun oleh syariat, tapi lidah dia, mulut dia tak terjaga, duk melaknati orang. Maka
ulama kata hadis ni amaran bahawa orang ni tak akan dihimpun bersama dengan golongan siddiqin. Sedangkan golongan siddiqin ni adalah golongan bawah daripada Nabi. Al-Anbiya atas, bawah tu siddiqin. Tu tarah Abu Bakar. Tarah Abu Bakar As-Siddiq. Tu Nabi beri gelaran kepada Abu Bakar As-Siddiq tu dengan gelaran Siddiq ketika Nabi duduk di atas Jabal Uhud. Ketika Jabal Uhud tu bergegar, maka Nabi suruh Jabal Uhud tu diam. Nabi kata, sesungguhnya di atas engkau sekarang ni adalah Nabi, ada Siddiq. Nabi kata, iaitu highlight kepada Abu Bakar As-Siddiq. Golongan bawah sikit pada Nabi, iaitu golongan Siddiq. Orang yang melaknati tak akan duduk dalam kelompok Siddiqin di akhirat nanti. Tu amaran daripada Nabi. Suruh jaga lisan. Baik. Hadis terakhir last. 318. Hadis marfu', hadis mauquf. Hadis mauquf. Haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Sufyan 'anil A'mash an Abi Dhabyan an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala. Beza ke tu? Hadis marfu' dengan hadis mauquf. Hadis marfu' ada qala Nabi. Hadis mauquf tak ada an Hudzaifah. Daripada Hudzaifah. Hudzaifah ni siapa? Sahabat. Lepas tu dia kata qala. Hudzaifah berkata. Sepatutnya dia kata aku dengar Nabi kata. Tu baru hadis marfu', maknanya dia akad hadis yang dia dengar tu kepada Nabi. Ni dah dia sebut selalu qala, maka hadis ni dipanggil hadis mauquf sebab berhenti di sahabat. Berhenti di sahabat. Tu mengaji dalam mustalah hadis. Ulumul hadis jumpa kataan apa hadis jenis-jenis hadis ni. Hadis ni dipanggil hadis mauquf. Baik. Qala ma tala'ana qaumun qattu illa huqqa alaihimul la'nah. Daripada Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, seolah-olah macam perkataan Abu Hudzaifah. Apa Hudzaifah Al-Yamani ni? Padahal daklah sahabat ni orang amanah. Bila sebut je sahabat, sahabat ni adalah orang yang amanah semua sekali. Tu i'tiqad kita ataupun pegangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahabat-sahabat Nabi, sebut je sahabat Nabi, semuanya adalah golongan yang amanah. Amanah ni maknanya orang yang jujur lah. Orang yang jujur. Jadi Hudzaifah ni sahabat. Bila sahabat dia mesti jujur. Jadi apa yang disebut oleh Hudzaifah ni, maknanya apa yang dia faham daripada apa yang Nabi sebut. Cuma dia tak akad pada Nabi, sebab tu jadi hadis tu hadis mauquf. Maka dia kata, tidaklah sekali-kali suatu kaum itu saling melaknat kecuali. Maknanya kaum yang suka laknat melaknat. Yang ni laknat, yang ni laknat, yang ni. Ni duk berlaku sekarang ni. Benda duk berlaku depan mata kita sekarang ni. Kumpulan ni laknat kumpulan ni. Individu ni laknat individu ni. Individu tu balas pula. Kumpulan tu balas pula. Dengan perkataan-perkataan, semua perkataan tak elok berlaku. Maka kata Hudzaifah, dia kata mana-mana kaum, mana-mana kumpulan, mana-mana majoriti yang duk melaknat, dibalas juga dengan melaknat, maka dia kata kecuali berhak, yakni layaklah ke atas mereka itu mendapat laknat Allah Ta'ala. Gitu. Maksudnya man la'ana lu'ina. Sesiapa yang melaknat, maka dia akan dilaknati. Laknat ni sebut dah dulu. Apa? Jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Sepatutnya kita orang yang beriman ni cari kalimah-kalimah yang baik. Perkataan-perkataan yang baik. Jangan duk ajar mulut kita keluar perkataan yang tak baik. Walaupun saat marah. Marah pada bini macam-macam keluar. Bodohmu ni. Contoh. Gila keluar. Contoh. Contoh. Kan bunyi kasar tu. Kita yang apa? Yang ada agama, ada adab ni berasa kasarnya dengar. Apatah lagi kita nak sebut. Tapi orang biasa-biasa dia maki bini dia. Depan anak dia maki bini dia. Anak duk tengok ayah maki mak. Boleh jadi juga sebaliknya berlaku akas. Bini maki suami. Suami senyap tak kata apa.
Sebab apa? Takut bini. Contoh, ada juga. Ataupun maki anak. Maki anak maki mak, boleh jadi ada juga. Bila mak dah tua, ayah dah tua, tu agama tak ajar belakang tu. Agama ajar kita orang Muslim mukmin guna kalimah-kalimah yang baik. Dalam Quran sebut apa? Dalam Quran, dalam surah Fatir. Dalam surah Fatir ayat 10, Allah Ta'ala sebut, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalu salihu yarfa'u. Tu Allah Ta'ala sebut. Ilaihi, kepadanya, yakni kepada Allah. Yas'adul kalimut tayyib. Naik perkataan-perkataan yang baik. Tengok direct naik. Nanti kita tengok perbahasan ulama berkenaan dengan ayat. Kemudian Allah Ta'ala kata, wal amalu salih, dan amal salih yarfa'u, akan diangkat. Akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Baik. Dalam ayat ni, cantiknya ulama lurah ni, ulama bahasa ni, dia tengok lenggok percakapan Allah Ta'ala dalam ayat. Dalam bahasa Arab, dia ada kalimah, dia ada lafaz, dia ada kalam, dia ada kalim. Ni Allah Ta'ala guna kalim. Kalau lafaz lah sepatah. Kalau kalimah, maknanya sepatah perkataan. Ada dua lagi yang saya sebut tadi, ada kalam, ada kalim. Allah Ta'ala tak guna kalam, Allah Ta'ala guna kalim. Ilaihi yas'adul kalim, Allah Ta'ala guna. Allah Ta'ala tak guna kalam. Ini orang mengaji, orang mengaji lurah, dia boleh tengok dari sudut bahasa. Inilah i'jaz, inilah mukjizat Quran yang tak boleh dicabar oleh mana-mana ahli bahasa dunia. Sastrawan di zaman Nabi tak boleh nak buat lenggok ayat serupa. Bahkan Allah Ta'ala sendiri beritahu, memang tak akan ada lah yang boleh buat serupa dengan apa? Serupa dengan Quran. Walau satu surah, walau satu ayat dalam Quran, banyak cabar tu. Fa'tu bi'ashri suwarin mithlih, fa'tu bi suratin mithlih. Bawa datang satu surah serupa dengan Quran. Itu yang Musailamatul Kadzdzab buat tu. Al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil la'udhanabun wabil. Tuan-tuan dengar gitu. Ayat Quran baru. Kita yang tak reti bahasa Arab, sedap dah bunyi. Orang yang reti bahasa Arab apa ke bondo ni. Al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil. Dia duk kira serupa dah kalau kita susun ni. Dengan al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Dia tak tahu. Orang Orang yang ada ilmu sastra bahasa Arab dengar al-filu mal-fil, jauh sama sekali dengan al-qari'atu mal-qari'ah. Walaupun lenggok serupa. Gajah, apa itu gajah? Mu tahu apa itu gajah? Gajah ni ada belalai, ada telinga yang besar. Dia buat gitu. Punyalah dia nak menipu. Orang yang percaya maknanya orang yang tak cerdik. Orang yang dengar, orang yang ada ilmu sastra, ilmu bahasa, dia dengar, dia tahu dah ini bukan ayat Quran. Tapi kalau tanya kita, puak Syiah bubuh satu surah dalam Quran, surah Ar-Risalah, tak boleh detect dah kita. Sebab kita tak baca Quran. Pas bahasa dia buat yang cantik-cantik, pula sedap-sedap, pula tiru pula sajak Quran jawab dia. Kita duk bahasa supaya Quran dah. Orang yang reti, orang yang tahu, walaupun dia tak hafal Quran, dia tengok ayat, dia tahu ini ayat manusia ni. Ini bukan kalam Allah. Jadi Allah Ta'ala ni dia pilih satu-satu kalimah. Orang boleh buat kajian. Orang boleh buat kajian ketepatan pemilihan kalimah dalam surah tertentu. Jadi tesis. Orang kaji ketepatan pemilihan kalimah dalam surah Al-Fatihah. Kenapa diguna alhamdu, tak diguna asyukru? Kenapa tak diguna perkataan lain? Kenapa diguna isim alhamdu, tak guna ahmadu, tak guna hamdan? Kenapa tak guna perkataan-perkataan ni? Tu orang buat kaji. Kenapa dipilih Ar-Rahman, dipilih Ar-Rahim, tak pilih sifat-sifat yang lain? Kenapa diguna Malik? Kenapa dipilih Ad-Din? Daripada banyak-banyak nama hari kiamat, kenapa dipilih Ad-Din? Tak dipilih nama-nama Al-Qiyamah. Ada surah Al-Qiyamah, tapi dalam Fatihah tak guna Al-Qiyamah, guna Ad-Din. Tu ulama-ulama kerja dia.
Duk tengok, teliti, tilik, dia buat kajian. Kenapa Allah Ta'ala pilih ad-din sini? Kenapa pilih alhamdu kat sini? Kenapa pilih itu, ini dan sebagainya lah. Cuma nak sebutnya, dalam bahasa Arab ada kalam, ada kalim. Kalam ni, isyak dah. Nak berbiar ni. Panjang ni perbahasan ilaihi yas'adul kalimut tayyib ni. Cantik dia punya apa? Dia punya perbahasan para ulama berkenaan dengan ayat tu. Saya kongsi dah bulan depan. Cuma saya nak sebutnya ialah kalam ni ulama-ulama lughah sebut definisi dia ialah dia terdiri daripada dua kalimah. Dan dua kalimah kalam mesti memberi makna yang komplit. Tu kalam. Maknanya apa? Kalau Allah Ta'ala guna ilaihi yas'adul kalamut tayyib. Maknanya yang naik pada Allah Ta'ala ialah perkataan yang memberi makna baik sahaja. Maknanya ulama boleh faham kalimah mana yang ada makna baik. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, yang ada makna. Yang ada makna baik, tak semestinya zikir lah. Walaupun ada ulama kata al-kalimut tayyib situ ialah zikir-zikir. Bagi Syekh Sya'rawi kata kalau kita katakan al-kalimut tayyib itu hanya kalimah-kalimah tertentu, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ataupun zikir je dia kata, maka kita dah menyempitkan maksud yang Allah Ta'ala letak dalam kalimah tayyib. Maka dia kata kita umumkanlah. Bila Allah Ta'ala sebut secara umum, maknanya tak semestinya kalimah-kalimah zikir tersebut, asalkan kalimah itu kalimah yang baik, terdiri daripada dua perkataan, bawa makna yang lengkap, baik kalimah tersebut, naik direct pada Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala tak guna kalam. Saya sebut dah tadi. Kalau kalam mesti komplit maksud dia. Allah Ta'ala guna kalim. Kalim ni dia terdiri daripada dua kalimah fa'aksar dan lebih. Tapi dia boleh saja makna komplit ataupun makna tak komplit. Maknanya yang tak memberi makna. Kalau katakanlah kalimah Allah. Kalimah Allahu Allah. Ada orang nak berzikir kan dengan kalimah Allahu Allah. Dia Allah, dia Allah, dia Allah. Dua kalimah. Kalau berasa dua kalimah tu tak komplit, katakanlah. Terutamanya kalimah Allah. Sepatah tu. Tak komplit dia kata ni. Sebut Allah. Apa makna? Lainlah kalau sebut Allahu Akbar. Yang maha besar tu Allah. Maha suci tu Allah. Segala puji tu untuk Allah. Tu faham lah. Tapi kalau Allah saja, dia kata tak faham. Ada orang kata gitu. Berhujah gitu. Jadi kalau kita ambil kalimah Al-Kalim ni, dua ataupun lebih, maka bawa makna komplit ataupun tak, selagi mana dia baik, dia akan naik terus pada Allah Ta'ala. Tu ulama kata beza Allah Ta'ala guna perkataan kalam dengan kalim. Sini Allah Ta'ala tak guna kalam, Allah Ta'ala guna kalim. Tu nak beri isyarat dah. Walau kita bercakap sesuatu ayat, satu perkataan ataupun dua perkataan frasa kita sebut, tak komplit ayat kita, tapi baik perkataan tu, maka dia akan direct naik pada Allah Ta'ala. Yas'ad. Yas'ad ni beza pula dengan yarfa'. Patut Allah Ta'ala letak la ilaihi dulu. Patutnya yas'adul kalimut tayyibu ilaihi. Tapi ayat Quran guna ilaihi. Tuan-tuan balik buka surah Sabah, surah Fatir ayat 10, tuan-tuan akan tengok. Ayat dia bermula dengan man kana yuridul izzata fa inna lillahi al-izzatu jami'a. Lepas tu ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal 'amalu salihu yarfa'u. Disambung ayat tu. Tu perbahasan dia ialah Allah Ta'ala letak ilaihi dulu, lepas tu bawa mari yas'adul kalimut tayyib, lepas tu wal 'amalu salih, Allah Ta'ala tak guna yas'ad, Allah Ta'ala guna yarfa'. Dua-dua tu kalau kita tengok pada zahir makna, yas'ad naik, yarfa' pun naik. Tapi dua kalimah dalam bahasa Arab ni, walaupun diterjemah dengan makna sama, dia tak ada sinonim dalam bahasa Arab ni. Jalasa dengan qa'ada, tanya orang mengaji bahasa Arab, dia akan terjemah dua-dua duduk. Qa'ada duduk, jalasa duduk. Kita duk guna dalam waktu kita mengaji sekolah agama dulu, bila kita kata qiyaman, budak pun bangun. Bila dah bagi salam pada cikgu, maka cikgu kata ijlis. Cikgu tak kata uq'ud. Kenapa?
Bahasa Arab dia tak ada seerti. Cuma pada perkataan dia bolehlah seerti, tapi dari sudut ketepatan dia bukan. Jalasan ni duduk daripada mana? Qa'adah ni duduk daripada mana? Beza. Ada duduk daripada berdiri, ada duduk daripada baring. Tu beza tu. Lepas tu kalimah-kalimah lain banyak lagi lah. Cuma nak bahannya ialah tentang ilaihi yas'adul kalimut tayyib ni. Ajaran agama nak suruh kita bercakap benda baik. Jadi Allah Ta'ala sebut ilaihi yas'adul kalimut tayyib akan datang. InsyaAllah kita tengok. Sambung lagi akan datang. Babu man la'ana abdahu fa'ataqahu. Bab pada menyatakan orang yang melaknat hambanya lalu memerdekakannya. Wallahu a'lam. Ilmuhul atam.